Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Salam apa lagi? Salam Melaka lah. Hari ni orang pergi Melaka kan. Pelancongan Hari Pelancong Sedunia di Melaka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia mukadimah dia kena macam ustaz sikit kan. Sebab saya ni bila dah pakai baju doktor ni nak merawat penyakit walaon ni, saya kenalah sikit menunjukkan contoh ataupun cara bagaimana lebay-lebay mereka mendapatkan kepercayaan daripada walaon. Jadi kena cara macam usrah sikit lah kan. Kena mula dengan mukadimah yang mulia-mulia. Sebelum nak meneruskan maki hamun ke nak mencarut ke, dimulai pembukaan dia dengan mukadimah yang mulia-mulia. Ni style pas kan. Jadi saya nak cari pengaruh ataupun nak menarik, nak mengumpan walaon naik kotak, saya kena buat macam tu. Kadang-kadang puas saya buat macam ni, buat macam ni, nak tarik walaon naik kotak, tak naik saudara. Macam-macam umpan saya guna ni. Ya, saya guna umpan macam umpan. Nak tarik ni. Ya. Walaon-walaon bodoh ni naik kotak, tak dapat. Itu dia ada sekali walaon naik kotak. Ya. Saya ingatkan dia nak bercakap. Dia naik kotak, dia tu menyalak macam anjing, kita suara macam babi kan. Masalah juga. Ya. Sebab saya punya room ni, saya dah pagar dah room ni. Sebab tu kadang mungkin walaon yang tak cukup kuat semangat dia tak masuk pasal saya dah pagar dah. Saya ada baca lah sikit kan. Saya adalah baca-baca sikit. Room saya ni saya dah pagar dah. Kalau masuk je kat room ni, kalau dia walaon, dia terus bertukar suara dia jadi macam anjing ataupun babi. Sebab tu itu ada walaon masuk terus bunyi macam anjing. Lepas tu dia turun. Sebab tu saya kata kalau semangat tak kuat, kalau saudara tidak ada pendinding, janganlah cuba terjah-terjah dalam room saya ni. Ya? Sebab saya dah pagar lah. Saya tak buat solat hajat. Saya cuma pagar je. Kalau macam di Jambatan Tendung tu, okey lah. Dia orang tak nak pagar. Dia tak nak pagar jambatan tu. Dia solat hajat dia kat situ. Lepas tu kalau nak terjun lagi, terjun lah. Besok solat hajat lagi. Sambil solat hajat boleh kutip derma. Itu biasa lah tu. Kan? Tapi saya punya room ni, saya tak buat solat hajat kat sini. Saya cuma pagar je. Jadi kalau walaon yang ada pendinding, insya-Allah lepas. So, tapi kalau tidak ada pendinding, saya bimbang. Naik-naik atas ini, dia suara tu bertukar jadi anjing ataupun babi. Jadi hati-hatilah saudara. Ya? Saya ala-alu kan, yang walaon naik atas. Tidak ada masalah. Tapi kena ada jati diri. Kena ada pendinding. Sebab saya terus terang, room saya ni saya dah dinding dah ni. Saya dah pagar. Kan? Macam kita kat kampung, kalau nak masuk rumah baru ni kan, panggil Tok Bomoh. Kena pagar rumah tu, takut gangguan. Jadi room saya ni pun saya pagar. Pasal pelesit di luar sana, ya, yang tidak bertuan banyak. Jadi saya kena jaga keselamatan. Untuk keselamatan, jadi saya terpaksa pagar lah. Kan? Banyak pelesit tak bertuan sekarang saudara, berkeliaran. Ya, berkeliaran. Yang diternak oleh Papagomo ada, yang diternak oleh Salim Papukari ada, yang diternak oleh Ratu Badak ada, kan? Yang berkeliaran ni, dia orang dah berkeliaran dah, tak ada tuan dah sekarang ni. Dia orang jadi pelesit tidak bertuan. Sebab tu kalau tengok dia live pun dah merapu. Start daripada mula langkah Dubai tu hari, dia bercita-cita nak rampas kerajaan, kemudian daripada hari Jumaat kepada hari Jumaat tak jatuh-jatuh kerajaan. Kemudian langkah terakhir dia pergi ke istana merangkak. Kan? Merangkak ni ini orang kata apa? Peluang terakhir lah kita. Langkah Dubai tak jadi, berjanji hari Jumaat tak jadi-jadi, lepas Merdeka tak jadi, lepas PRN tak jadi juga tukar kerajaan. Kan? Lepas PRN pun tak jadi juga tukar kerajaan. Last sekali peluang terakhir kita jumpa dengan Agong. Peluang terakhir jumpa dengan Agong. Konon-kononnya lah.
seret orang tua tu Kerala tu pergi kat istana, bawa kat pintu pagar istana. Orang nak jumpa Agong ni pergi pintu utama, dia pergi pintu nombor 3 tu. Itu pintu untuk kaki tangan istana, tukang masak, tukang kebun, lalu kat pintu tu staf-staf istana. Yang kau pergi duduk situ buat apa? Kau sembang bukan main. Kau kata ada jemputan, Agong nak jumpa, dapat undangan daripada Agong. Cikgu Musibat tu sebutlah, Cikgu Musibat tu. Dia beritahu kan dalam live dia, kita mendapat jemputan daripada Agong. Ada 3 orang pemimpin kita akan bertemu. Jadi tuan-tuan, pakcik-pakcik, kena ikutlah kita, sebab kita nak selamatkan negara kita ni. Islam dah terancam dah ni, orang Melayu dah terancam, raja-raja pun bakal akan turun takhta. Jadi kita kena selamatkan segera. Maka berhimpunlah pakcik-pakcik ni, yang seperti mana saya pernah sebut dulu. Pakcik-makcik yang tak pernah nak berjalan-jalan ni terpaksa keluar jalan KL, pasal nak menyelamatkan raja ni. Tapi ikut pintu nombor 3 ke istana, berkumpul kat situ. Seret orang tua saka tu. Dia seorang je pimpin besar saya tengok. Yang lain tak ada. Din Cirit tak datang. Haji Hadi Awang ni lagi tak ada lah kan. Lagi tak ada lah dia. Dia parlimen pun dia ponteng. Takkan dia nak pergi berjemur tengah panas ke istana tu. Dia tak datang. Si Katik Tuan Ben Toman pun tak ada. Tak ada pemimpin besar-besar. Cuma si tua saka tua tu, dia datang. Dengan berjalan daripada kereta dia ke pintu pagar tu, berjalan dalam seperti jalan 2 selender, 3 selender. Saya tengok dia berjalan, bawa juga Musibat ni, seret juga orang tua ni. Habis nak seret siapa lagi? Pemimpin lain tak ada kan. Papa Gomo takkan nak suruh Papa Gomo kot nak pergi jumpa Agong. Takkan nak suruh Mabuk Todi tu nak jumpa Agong. Terpaksa dah seret orang tua ni. Duduk pintu pagar. Bayangkan saudara, yang dikatakan negarawan, yang dikatakanlah, saya tak anggap dia negarawan pun, yang dikatakan negarawan, yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun, pernah jadi Perdana Menteri lagi 22 bulan, yang kononnya pejuang Melayu, kononnya dia lah hero, tiba-tiba duduk level dia, duduk kat pintu pagar istana je. Istana pintu pagar nombor 3 pula tu. Pintu pagar yang tempat tukang masak lalu kan, bukan dalam utama. Di situ je level Mahathir. Maknanya di dunia lagi Tuhan dah tunjuk betapa image dia, moral dia, maruah dia diperlihatkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Situ je standard Mahathir. Jadi sebab tu saya kata, doa Ustaz Fadil Noor dulu memang Tuhan angkat. Almarhum Ustaz Fadil Noor pernah mendoakan supaya Mahathir ni dipanjangkan umur, kerana 2 perkara. Pertama, kalau dia boleh insaf dan dia bertaubat. Supaya panjang umur, sempat insaf dan bertaubat. Yang kedua, kalau dia masih tak nak bertaubat dan tak nak insaf, biar dia menyaksikan sendiri hasil-hasil daripada tangan kotor dia. Biar dia tengok sendiri dan dia rasa sendiri bagaimana hinanya seorang pemimpin yang diberi kuasa untuk memimpin tetapi khianat. Bagaimana hinanya seorang pemimpin yang berkuasa hasil daripada menzalimi orang lain. Bagaimana hinanya, aibnya seorang pemimpin yang suka melakukan fitnah, terutamanya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau timbalan pada menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang banyak jasanya dulu, suatu jadi timbalan pada menteri, sebagai Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, idea-idea dia yang banyak sekali kita selalu sebut. Kalau orang macam itu pun tergamak Mahathir zalim anaknya dia dan kurung dia dalam penjara, apatah lagi nak orang lain, rakyat biasa. Cuma kita tak tahu sebab dia bukan orang ada nama. Berapa ramai lagi yang jadi mangsa dia. Tahanan ISA, berpuluh orang jadi tahanan ISA bawah Mahathir. Engkau ustaz ke, engkau lebay ke, tak lebay ke, engkau Islam ke, engkau Melayu ke, lawan saja dia masuk dalam tanpa bicara, saudara. Itu Mahathir Mohamad. Sebab itu almarhum Ustaz Fadil Noor, bekas Presiden PAS, mendoakan supaya dia panjang umur. Almarhum Ustaz Fadil Noor sendiri pun usia dia singkat, Tuhan ambil dia.
Tapi diambil dalam keadaan kemuliaan. Ustaz Fadil Noh diambil oleh Tuhan dalam keadaan dia memperjuangkan nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia diambil oleh Tuhan dalam keadaan dia memperjuangkan manusia yang dizalimi. Bekas sahabat baik dia yang dianggap sebagai keluarga. Dalam keadaan dia memperjuangkan Anwar itu, Tuhan ambil dia. Tuhan ambil almarhum Ustaz Fadil Noh dalam keadaan Anwar berada di dalam jeriji besi. Dan Anwar pernah menyatakan dia berasa begitu sedih kerana tidak dapat menziarahi dan menatap wajah almarhum Ustaz Fadil Noh di saat dia sebelum dia dikebumikan. Kerana pihak penjara lambat memproses dia keluar. Dia ada mohon keluar. Masa almarhum Ustaz Fadil Noh meninggal, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara, dia minta dia keluar kerana dia kata almarhum Ustaz Fadil Noh sahabat baik dia. Waktu dia jadi Presiden ABIM, almarhum Ustaz Fadil Noh yang ada timbalan dia. Seorang guru, pada dia seorang guru ustaz yang dia dapat ilmu. Orang yang banyak berbincang. Bahkan sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dan timbalan Perdana Menteri. Inilah pemimpin yang selalu Datuk Seri Anwar Ibrahim temu untuk mendapatkan pandangan. Bahkan dianggap keluarga. Ya, kalau almarhum Ustaz Fadil Noh buat majlis perkahwinan anak dia akan jemput Anwar. Kalau Anwar buat majlis, dia akan jemput almarhum Fadil Noh. Walaupun masing-masing dalam parti yang berbeza. Begitu rapatnya hubungan. Sebab tu anak Anwar ada nama Nurul Izzah, anak almarhum Ustaz Fadil Noh pun ada nama Nurul Izzah. Sebab tu kita tengok hubungan kekeluargaan mereka begitu rapat sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara. Kekeluargaan, hubungan keluarga almarhum Ustaz Fadil Noh. Jadi Tuhan ambil almarhum Ustaz Fadil Noh tu dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia sedang memperjuangkan seorang manusia yang juga sahabat baik dia, yang sedang dizalimi dan difitnah. Tuhan ambil dia. Maknanya dia meninggal dalam keadaan dia berjasa. Dalam keadaan dia membuat satu kerja amal yang begitu baik, iaitu mempertahankan maruah umat Islam lain yang dizalimi. Tapi apakah ini berlaku kepada saka tua ni? Apakah dia akan diambil oleh Tuhan dalam keadaan bagi demikian? Sebab itu almarhum Ustaz Fadil Noh mendoakan dia panjang umur. Pertama, untuk dia insaf dan dia bertaubat. Dan peluang untuk dia insaf itu telah kita berikan kepada dia, saudara. Kita beri peluang itu. Sebab kita tahu setiap manusia ni tidak lari daripada melakukan kesilapan. Ya. Kemungkinan kita pernah melakukan dosa-dosa sama ada besar atau apa kecil. Selagi kita belum diambil oleh Tuhan, ada peluang untuk kita berubah. Dan sebab itu Pakatan Harapan, walaupun mendapat tentangan daripada rakan-rakan yang lain, apabila kita nak menamakan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, tetapi pimpinan-pimpinan yang lain bermesyuarat, dan masing-masing meletakkan keyakinan dan bersangka baik bahawa Mahathir ini sudah ada masanya, sudah sampai masanya untuk dia diberi peluang. Dalam umur-umur dia yang sepenghujung itu, kita berilah peluang kepada dia untuk dia berubah. Kalau dia banyak melakukan kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya, kita minta dia jadi Perdana Menteri mewakili Pakatan Harapan, walaupun dalam tempoh yang singkat yang kita janjikan. Tapi sekurang-kurangnya dia bolehlah balik bayar hutang dia. Kalau dulu dia banyak buat silap, sekarang jadi pemimpin, perbetulkan balik. Berlaku adil lah. Kalau dulu ada kroni-kroni, hapuskan kroni. Angkat balik martabat Melayu, martabat Islam. Kalau dulu dia angkat Melayu, hanya Melayu daim. Kalau dulu dia angkat Melayu, hanya Melayu mukhris. Melayu berkerak Melayu, yang kroni-kroni dia saja pada dia Melayu, yang lain bukan Melayu. Sebab itu PH bagi peluang. Bagi peluang. Kalau dia nak berubah. Tapi rupanya manusia kadala ni, saudara, mungkin dia dilahirkan memang untuk memecah belahkan orang Melayu dalam negara kita. Mungkin dia dilahirkan di Malaysia ini hanya untuk mengharu birukan politik dalam negara kita. Tak ada sikit pun dia nak berubah. Bahkan dia bertambah rakus dan bertambah jahat sampai hari ini pun tak habis lagi kejahatan dia di dalam mengharakan politik negara kita. Hari ini dia tak berbunyi pasal dia masuk AJN je. Masuk AJN je. Dia keluar, besok dia bunyi balik.
Dia dengan Haji Hadi ni sama je saudara. Banyak kali saya ulang, dia dengan Lebih Hadi sama. Bezanya Lebih Hadi tahu agama, Mahathir ni jahil agama, itu je beza. Tapi perangai jahat dia terhadap Anwar Ibrahim ni sama. Sama saudara. Beza dah, Haji Hadi tunggang agama, Mahathir tunggang bangsa. Itu aja. Kedua-duanya ditunggang. Satu tunggang agama, satu tunggang bangsa. Sasaran dia satu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahathir benci ke Anwar, Hadi pun benci ke Anwar. Mahathir pernah fitnah Anwar Ibrahim, Haji Hadi pun pernah fitnah Anwar Ibrahim. Sama saudara. Beza umur jauh juga. Mahathir kena 100 tahun. Ya, Haji Hadi umur dia sebaya dengan Anwar Ibrahim. Ramai rakan-rakan ni mungkin tak tahu. Ya. Mungkin kawan-kawan kat sini ramai tak tahu bahawa Haji Hadi ni umur dia sebaya dengan Anwar. Tapi kalau kita bariskan Haji Hadi dengan Anwar dekat padang bola, buat tu garisan, dua-dua ni kita tiup whistle, suruh dia berjalan. Tak payah berlari, berjalan dia. Nak tengok siapa duduk depan. Tapi umur sama. Dalam keadaan macam itu, uzur macam itu, keluar masuk agen, bertukar-tukar shift dengan Mahathir, tapi tak pernah berubah, masih lagi cakap mengarut. Ini yang kita marah. Sebab tu kadang-kadang orang melawan marah kat saya. Dia kata kerja saya hari serang Hadi, hari-hari serang PAS. Ya, saya akan serang dia selagi dia tidak berubah. Sebab dulu saya pernah sokong dia. Sebab waktu itu kita lihat dia benar. Waktu itu kita lihat dia berganding dengan Tok Guru Nak Aziz. Ya. Hebat PAS waktu itu. Waktu itu benar-benar kita dapat melihat parti Islam itu mengangkat martabat Islam. Kita tak dengar waktu itu PAS bermain isu perkauman. Susah. Dalam ceramah tak ada, saudara. Waktu dalam Pakatan Rakyat dulu. Sebab apa? Dia ada Mursyidul Am dia yang menentukan disiplin, garis panduan kepada ahli PAS, pemimpin PAS, bagaimana kita nak bawa Islam ini. Sebab itu PAS terpelihara. Daripada cakap pemimpin yang mencarut-carut, daripada maki hamun orang, daripada duk mengata kaum orang, duk mengkapirkan orang, terpelihara sebab dia dilindungi oleh seorang Mursyidul Am, iaitu seorang ulama yang hebat yang nama almarhum Tok Guru Nak Aziz. Itu aja. Hari ini Mursyidul Am dia siapa? Ramai yang tak kenal. Sebab apa? Sebab dibayangi oleh presiden mereka sendiri. Presiden mengatasi semua dalam PAS ini. Dulu tak ada. Dulu presiden, orang akan pandang Mursyidul Am, dia penentu keputusan dalam PAS. Mursyidul Am boleh membatalkan keputusan presiden. Ni power dulu PAS ni. Sebab itu orang amat hormati Tok Guru Nak Aziz. Apa pun keputusan presiden, kalau Tok Guru Nak Aziz sebagai Mursyidul Am tidak setuju, maka tidak akan berlaku. Itu dulu. Martabat Mursyidul Am itu diangkat dalam PAS. Hari ni apa martabat Mursyidul Am? Itu Ustaz Hasim Jassin. Dia Mursyidul Am. Pernah saudara dengar apa kenyataan dia? Tak ada, saudara. 2, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, satu kenyataan dia keluar. Itu pun mengampu presiden. Apa presiden cakap, Mursyidul Am akui. Apa presiden cakap, bukan patutnya presiden yang kena bawa apa yang Mursyidul Am cakap. Bukan Mursyidul Am pergi angguk-angguk, geleng-geleng, angguk-angguk, geleng-geleng dekat presiden. Sebab itu di zaman almarhum Tok Guru Nak Aziz, DAP, pemimpin DAP waktu itu, bukan tak pernah mengeluarkan kenyataan yang kontroversi. Malahan lebih hebat kenyataan pemimpin DAP. Tetapi bagaimana Tok Guru Nak Aziz menanganinya? Adakah dia terus meratah, melompat, memaki hamun? Tak. Saya selalu ulang peristiwa dulu. Bagaimana waktu DAP, pemimpin DAP, mendiang kapal Sing, dia pernah sebut, kalau nak laksana hudud, langkah mayat saya dulu. Ini kenyataan yang paling saya rasa kontroversi. Kalau kita dengar pun macam nak marah. Apa ni DAP bukan Islam cakap macam ni? Mendiang kapal Sing pernah sebut, kalau nak laksana hudud, langkah mayat saya dulu. Masa dalam Pakatan Rakyat. Tetapi apakah Mursyidul Am PAS Tok Guru Nak Aziz melompat? Tak. Dia tak melompat. Dan PAS ketika ikut itu pun
tak mengeluarkan kenyataan balas yang tegas, tak ada pun nak berdemo dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka ada seorang pemimpin yang bijak, Tun Guru Aziz, di mana dia kata apa? Dia kata tak, biarlah, dia bukan Islam, dia tak tahu, sebab itu dia cakap macam tu. Tak apa, kita kena terang kat dia. Dan apa yang dibuat oleh Tun Guru Aziz, iaitu secara hikmah. Kerana Islam itu, menyeru Islam itu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke arah Tuhanmu dengan hikmah dan penuh kebiasaan. Apa yang Tun Guru Aziz buat? Dia selalu berkunjung, berjumpa dengan mendiang kapasi. Bukan untuk melutut. Kalau orang salah faham, dia kata, oh ini nak melutut dengan pemimpin DKP. Bukan. Itu dipanggil hikmah, kebijaksanaan. Bertemu, berkawan, berbincang, sampai sambut birthday pun dekat rumah mendiang kapasi. Dan hasil daripada hikmah yang ditunjukkan oleh Tun Guru Aziz, mendiang kapasi muka dah rasa bersalah dan rasa agak malu. Bagaimana seorang ulama melayani dia sebagai seorang bukan Islam, walaupun dia mengeluarkan kenyataan yang agak keras kepada hudud. Akhirnya saudara, dalam Konvensyen Pakatan Rakyat, saya masih ingat dan saya hadir di Dewan itu. Dalam Konvensyen Pakatan Rakyat, di atas pentas masa itu, ya, ada Tun Guru Aziz, ada Kapal Singh pun ada, ya, Haji Hadi pun ada, semua pemimpin Pakatan Rakyat ada atas pentas. Dan mendiang Kapal Singh berucap, dia kata apa? Saya memohon maaf terutamanya kepada Parti PAS atas ucapan saya dulu yang menyatakan kalau nak buat hudud langkah mayat saya tarik balik dan saya mohon maaf. Dan pendirian saya adalah sekiranya hudud itu nak dilaksanakan, dia bagi kami DAP terbuka kepada perbincangan-perbincangan. Tengok hasil hikmah Tun Guru Aziz. Yang keras macam mendiang Kapal Singh tu akhirnya tunduk dan menghormati Parti PAS. Itulah sebabnya kita ada hikmah, kita berlembut, baru orang hormat kita. Ini pantang cakap, kadang-kadang tak bercakap pun kau hentam dia. Macam mana orang bukan Islam nak hormat parti kamu? Yang tak bercakap pun kamu kata dia bercakap. Dia berbeza dengan Tun Guru Aziz yang terang-terang Kapal Singh sebut, nak buat hudud langkah mayat saya dulu. Ini terang-terang keluar daripada mulut Kapal Singh. Tun Guru Aziz tak melompat pun. Tak ada pimpinan PAS yang melompat ketika itu. Kerana bagi mereka, ya, dia bukan Islam. Pandangan dia, dan Kapal Singh pernah sebut, dia menyatakan demikian atas berdasarkan sebagai dia seorang peguam, berdasarkan kepada undang-undang bahawa hudud memang tidak boleh dilaksanakan selagi perlembagaan tidak dipindah. Bagi Kapal Singh, dia sebagai peguam adalah bertanggungjawab mempertahankan perlembagaan. Maksudnya kalau nak buat hudud, kamu melanggar perlembagaan. Sebab itu dia kata nak buat hudud langkah mayat saya dulu. Itu maksud Kapal Singh. Tetapi perkataan itu mengguris hati PAS. Tapi waktu itu di bawah Tun Guru Aziz, mereka tidak melatah. Tun Guru Aziz bertemu dengan dia, berbincang dan sebagainya. Akhirnya mendiang Kapal Singh minta maaf dan tarik balik. Itulah kesan, ya, hikmahnya apabila kita melakukan sesuatu mengikut ilmu, mengikut akhlak Islam. Dia berbeza sekarang, saudara. Yang tak diucap oleh pemimpin kafe, pemimpin DAP pun kamu kata dia cakap. Yang dia cakap pun kamu pusing lagi. Bukan nak bagi menjernihkan, kamu nak bagi sulit hubungan di antara Islam dan bukan Islam itu untuk kamu jadikan lebih sukar supaya tidak disatukan. Baru pemimpin DAP mencadangkan, bukan dia minta pun, dia mencadangkan jawatan kuasa dalam syariah. Boleh tak boleh kami wakil bukan Islam duduk di situ? Dia kata boleh ke tak boleh? Jawablah boleh ke tak boleh. Ini tak, oh menghina Islam berdemonstrasi. Oh tengok DAP tu nak campur tangan dalam undang Islam. Tak ke bodoh nama macam tu? Dia sebagai manusia, walaupun dia bukan Islam, bukan Melayu, dia sebagai manusia, duduk dalam negara kita. Tak boleh ke dia bertanya? Tak boleh ke dia beri pendapat? Kuasa kamu pegang. Dalam negara kita ni hak Melayu ada keistimewaan dia. Kita ada raja-raja Melayu. Agama-agama kita, agama persekutuan.
Kamu takut apa sebarang cadangan? Kamu boleh terima dan kamu boleh tolak. Apa masalahnya? Yang kamu melompat berdemo ni, oh last sekali ada budak pergi bakar kereta dia. Hasil daripada apa? Provokasi kamu lah. Kamu mengapi-apikan semangat sehingga ada yang bodoh ni buat kerja bodoh. Pergi bakar kereta. Dan last sekali bila kena tangkap, ada orang pemimpin lebay ni nak pergi bela dia. Berapa orang dah ni masuk penjara ni? Ha? Itu hari ada orang yang nak upah 5 juta. Nak bunuh Perdana Menteri. Masuk penjara 6 bulan. Masuk penjara menangis. Saya driver lori, pendapatan saya tak ada, anak saya kecil 2 orang, bini saya tak bekerja, mak saya sakit. Kalau saya masuk penjara apa akan jadi? Dah masuk penjara, saudara, baru nak terfikir anak bini. Driver lori. Sebelum itu, kamu lupa bahawa kamu driver lori. Kamu nak upah orang 5 juta kan nak bunuh Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab ini termakan dengan hasutan pemimpin-pemimpin bangsat ini yang hari-hari meracun anak-anak muda. Main sentimen agama, main sentimen kaum. Sebab dia tahu ramai anak muda yang tak tahu apa-apa tentang politik. Bakar sentimen agama, maka semua sekali bersemangat. Nak bakar sana, nak bakar sini, sampai ada Nek Elin tu nak semelih. Tu yang sekarang ni yang terbaru. Oh, banyak laporan yang polis terima. Ugutan kepada Nek Elin, nak bakar, nak semelih, nak bunuh. Sebab apa? Sebab nak gunakan anak muda yang tak tahu apa-apa ni. Pemimpinlah yang mengajarnya, saudara. Memang kamu tak suruh, tapi kamu tak sedar bibir lidah kamu bercakap, menuturkan satu perkara yang tak mendatangkan manfaat kepada negara ini. Bahkan bakal menghancurkan negara ini daripada mulut puaka lebay-lebay ini, saudara. Sebab tu saya kata kerajaan kena bertindak tegas. Jangan sampai api ni merebak, saudara. Jangan sampai peristiwa memadi berlaku, baru itu kita tak sedar. Baru kita sibuk nak buat lembaga penyiasatan, nak buat RCI dan sebagainya. Sekarang dah mula dah ni, bibit-bibit ini. Apabila Haji Hadi dah mula bermainkan isu perlembagaan, maksudnya apa? Maksudnya dia nak kembali kepada apa yang dia pernah buat dalam peristiwa Memali. Peristiwa Memali pun macam itulah. Bermula daripada perlembagaan. Seperti mana yang dikeluarkan amanah Haji Hadi. Itu punca dia. Haji Hadi dia cerdik. Dia tak nak pergi bertempur di Memali. Dia duduk di Marang main telur. Penyokong dia lah bertempur. Yang mati penyokong dia. Dia duduk Rusila. Lepas tu dia angkat sumpah mempertahankan perlembagaan. Bukankah bangsat itu? Percayalah saudara, kita menentang UMNO Barisan Nasional bukan kerana nama dia UMNO Barisan Nasional. Kita menentang UMNO Barisan Nasional kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir. Berjuang menentang puak-puak ini adalah jihad. Kalau kita mati dalam perjuangan ini, mati syahid. Takbir, kata walaun. Pum, bertempur dekat Memali. Berebut nak mati syahid. Haji Hadi duduk mana? Bukan dia mengetui pertempuran itu. Dia duduk kat Marang main telur. Engkau orang dah mati, tak dikebumikan, tak disolatkan sebab dia anggap mati syahid. Haji Hadi selama je kat sumpah kat parlimen. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang, ahli parlimen Marang, bersumpah akan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Last kali dia bersumpah mempertahankan perlembagaan. Yang dia kata perlembagaan itu kafir. Yang dia ajak kau orang ni lawan perlembagaan ini. Sehingga ada yang mati. Akhirnya dia mempertahankan dan dapat jadi duta khas Perdana Menteri.